Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Ustazah yang dikasihi semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bidang sirah dalam tajuk Wahyu Teragung. Ustazah mau murid-murid semua tengok buku teks ini ya. Oke, Ustazah baca sikit. Dalam kertas tuh dia tulis Jabal Nur, dalam kurungan Bukit Nur. Maksud Jabal Nur ialah Bukit Nur. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya Ustazah ingin menceritakan bagaimana Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Bagaimana Nabi menerima wahyu daripada Allah. Oke, jadi Jabal Nur ni adalah merupakan tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu. Oke, di dalam Jabal Nur ni ada satu gua. Oke, nama gua itu ialah Gua Hira. Oke, Ustazah baca dulu ha. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Makkah. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Okey, tengok gambar bukit tu. Bukit tu tinggi dia saja sudah 640 meter. Tinggi ya. Pada zaman Rasulullah SAW pergi ke bukit ini belum ada tangga lagi dibuat. Keadaan bukit itu berbatu, berpasir dan kering. Jadi sebenarnya kamu rasa naik ke bukit ini senangkah susah? Susah kan? Jadi kita nampakkan betapa Nabi Muhammad itu cekal hatinya dalam beribadah kepada Allah. Oke, kita tengok ke surat seterusnya. Mesti murid bertanya-tanya kan, apa itu wahyu? Apa yang Ustazah cakap dari tadi wahyu ni? Saya tak faham. Oke, jadi wahyu ni kita terus tengok yang tu nombor 3 ni. Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Okey, kalam Allah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang kita tahu, Nabi dan Rasul ni adalah perantaraan antara kita dengan Allah. Allah menyampaikan pesanan kepada kita melalui Nabi. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi lain lagi selepas Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi mengaku dia Nabi pada zaman sekarang, dia itu Nabi olok-olok, Nabi tipu. Jangan percaya. Kita mesti yakin dan percaya bahawa Nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang Ustazah mau cerita pula tentang bagaimana pendakian Nabi Muhammad tersebut. Kita terus tengok ke nombor 2 nya. Fakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal Nur. Okey, ceritanya sebelum Nabi Muhammad diisytiharkan menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Okey, Nabi ni sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, baginda sering pergi ke Gua Hira untuk beribadah. Kerana pada masa itu Makkah berada dalam keadaan yang tidak damai, tidak aman. Berlakunya menyembah berhala, berlakunya perzinaan, berlakunya perjudian. Jadi Nabi mengasingkan diri baginda untuk pergi ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Okey,
Nabi Muhammad sabar walaupun pendakiannya agak mencabar, seperti yang Ustazah kata tadi. Berbatu, berpasir, sudah pastilah licin dan mencabar. Oke. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira adalah pada tarikh 17 Ramadan. Ingat 17 Ramadan. Ramadan ini bulan apa? Bulan puasa. Jadi pada 17 Ramadan ataupun nuzul Quran, itulah selalu pada bulan puasa kalau murid-murid perasan kita ada nuzul Quran. Kerana nuzul Quran ini peristiwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul lah nih, penurunan Al-Quran yang pertama. Oke, usia Nabi Muhammad pada ketika itu, Ustazah ulang semula, usia Nabi Muhammad pada ketika itu ialah 40 tahun. Malaikat pembawa wahyu ialah Malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Nomor 4 tuh, peristiwa penurunan wahyu itu berlaku apabila Malaikat Jibril telah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda beribadah. Jibril meminta Nabi membaca, tetapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Lalu Jibril memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawaban yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril mengajar Nabi Muhammad membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Maksudnya, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini merupakan ayat Al-Quran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Itulah wahyu pertama yang Nabi Muhammad terima daripada Allah. Selepas penurunan wahyu itu, baginda pulang menemui istrinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi Rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Oke, itu adalah penerangan ringkas bagaimana penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah. Sekarang kita tengok tugasan kamu. Oke, ini tugasan kamu pada hari ini. Tajuk kitab penerimaan wahyu Nabi Muhammad. Soalan dia, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Oke, soalan pertama. Gua Hira ialah tempat turun wahyu pertama. Betul atau salah? Yang kedua, Gua Hira terletak di Jabal Nur. Yang ketiga, Nabi Muhammad sering berulang-alik ke Gua Hira untuk berjalan-jalan. Oke, Nabi Muhammad nih pergi ke Gua Hira untuk berjalan-jalan kah? Kalau betul-betul lah, kalau salah lah. Oke. Yang keempat, Nabi menerima wahyu ketika berumur 45 tahun. 45 kah? Tadi Ustazah cakap 45 kah? Oke. Kalau murid-murid dengar betul-betul tadi, kamu tahulah nih jawabannya betulkah salah. Yang kelima, wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Oke, jadi itu adalah latihan kamu pada hari ini. Jadi Ustazah mau kamu tulis jawaban dalam buku latihan dan hantar kepada Ustazah. Kalau ada soalan boleh tanya dengan Ustazah secara pribadi. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, jangan pergi mana-mana.